لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Musyid dan kuasa surau Tuan Haji Maksum, dan kuasa tuan-tuan dan jamaah muslimin muslimat, rakan-rakan yang mudah-mudahan Allah muliakan kita di bulan Ramadan ini. Nabi kata, siapa yang tidak mendapat kemuliaan di bulan Ramadan, nescaya dia tidak akan mendapat kemuliaan di bulan lain daripada Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang mulia ini kita benar-benar memuliakan Ramadan ini dengan siyam dan qiyam. Di siangnya kita siyam, puasa, di malamnya kita qiyam, iaitu banyak mendirikan solat atau banyak zikir. Zikir ini sebenarnya ada macam-macam kategori. Puasa ini sendiri adalah zikir. Kata ulama, zikir yang paling panjang ialah puasa inilah. Daripada mula kita berpuasa sampai kita buka puasa tu, sepanjang kita berpuasa tu dikira kita berzikir, tuan-tuan. Alangkah bahagianya, alangkah beruntungnya kita dapat berpuasa. Sebab itu kepada orang yang mengerti tentang puasa itu adalah zikir yang paling tinggi atau paling panjang, mereka tidak hanya memilih untuk berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu puasa pada Senin dan Khamis. Tu. Saya cakap itu tuan, tapi saya tak boleh buat pasal saya ni jenis lasak. Mudah lapar pasal lagi sana lagi sini. Walaupun umur dah masuk 67, tapi rasa macam baru 36. Pasal boleh merempit lagi ya. Boleh lah. Biasa saya lawan kat highway Kuala Lumpur. Rumah saya Kuala Lumpur ada satu rumah. Dulu 2 rumah. 2 orang rumah. Orang rumah pertama sini, orang rumah kedua di Kuala Lumpur, di Setapak. Tapi masa yang pertama tu meninggal pada malam 20 Ramadan tahun lepas, bersamaan malam Jumaat 24 hari bulan 4 20 Ramadan, kena COVID. Asalnya dia kena stroke pasal darah terlampau tinggi. Pada ketika 2018 dia pencen daripada UKM, ketua kerani dia pun. Dia suka minum benda yang dia tak boleh minum. Satu ini dia tak boleh minum. Dia suka teh tarik. Teh tarik, teh ais tarik. Teh ais dengan teh tarik. Itu minat sungguh dia. Walaupun doktor kata awak tak boleh minum ais, awak tak boleh minum gula, awak punya darah terlalu tinggi. Tapi dia rasa macam dia tak sakit. Sedap aja. Sekali buatlah open house pada 2018 tu, kawan-kawan UKM selalu minta dia buat. Jadi biasalah buat. Ketika kawan-kawan dia sampai dan jemputan-jemputan sampai, ambulan pun sampai ambil dia. Orang sampai, ambulan pun sampai. Ketika tu dia jatuh. Nasib baik masa dia jatuh tu, dia tu jatuh setempat tangkap. Kalau tidak jatuh tertelentang atas batu tu tak tahulah. Sampai doktor, atau yang bukan doktor lah, ambulan kan ada dia punya test darah tu. 270, tuan-tuan. Kalau orang biasa tu boleh meninggal tu. Kalau umur dia pendek, meninggal. Tapi umur dia panjang, jatuh, bawa ke klinik hospital Kelang. Selamat. 2018, meninggal 2022. Hampir-hampir 4 tahun menderita sakit stroke. Tapi taklah teruk sangat. Jadi bila kena COVID, paru-paru dah bermasalah. COVID ni kan dia tuju paru-paru berfungsi kurang
lebih pada 50-an 60% saja kena COVID, memang tak ada pertahanan lah. Hari yang ke-6 meninggal. Itu pada 20 Ramadan bersamaan 24 April itulah meninggal. Itulah tinggal seorang lah. Jadi saya datang ke sini malam ni. Sepatutnya saya memang kena datang. Pasal Ustaz Khairul kata, Ustaz Sawir ni tahu apa kali janji nak datang, asyik batal aja. Jadi sepatutnya memang saya kena datang. Walaupun ada gangguan jugalah. Ada minta saya jadi imam malam ni di satu surau Jumaat macam jugalah sana. Saya kata minta maaf, saya kena datang ke surau Jumaat Som. Yang pertama janji saya banyak saya tak tunai. Yang kedua tu kampung saya. Jadi kira sini ni kira kampung kita lah kan. Alhamdulillah. Jadi baik tuan-tuan, nak cerita tentang Ramadan ini adalah zikir yang paling panjang. Jadi sepatutnya kita begitu bertuah kerana diberi peluang oleh Ta'ala menjalani satu zikir yang paling panjang. Sebab itulah Nabi kata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannawhu Ramadan sanatan au kama qala," yang bermaksud jika sekiranya umatmu mengetahui tentang kemuliaan Ramadan dan kelebihan yang ada pada Ramadan itu, betapa besarnya zikir yang kamu lalui, walaupun kita tak berzikir pun, diam aja daripada tak makan, tak minum, tak apa-apa tu, maka kita dikira berzikir. Betapa besarnya pahala yang Allah sediakan kepada kita kerana zikir yang begitu. Namun tuan-tuan, zikir banyak sebenarnya saya kata tadi. Zikir dalam ilmu tasawuf atau fiqah, inilah tasawuf lah yang lebih. Dia terbahagi kepada 3. Zikir bil lisan, zikir bil jawarih, zikir bil qalb. Iaitu zikir yang kita sebut dengan lidah. Kita sebut menyebut nama Allah, subhanallah ke, alhamdulillah ke, Allahu akbar ke, salawat ke, istighfar ke, semua tu dikira zikir belaka. Itu bil lisan. Yang kedua bil jawarih. Bil jawarih ni ialah kita pergi ke tempat yang baik-baik, atau kita berjalan menuju tempat yang baik, atau memakai pakaian yang memenuhi tuntutan sunnah. Walaupun kita tidak berzikir, tapi pakaian kita itu menjurus kepada mengingati atau mendekatkan diri kepada Allah, maka kira-kira kita berzikir tuan-tuan. Sebab itu disuruh kita memakai pakaian yang menutup aurah, yang bila kita tutup tidak terselah kita punya juzuk-juzuk atau bahagian-bahagian tubuh kita. Jangan lagi tutup lagi nampak macam orang balut nangka panggil. Bungkus nangka kan, bersama dengan nangka bersatulah di bungkusan. Ada orang pakai macam tu, macam orang kayu basikal. Basikal tu pakai bersama mana badan dia, bersatulah dia punya bungkusan dia. Maka pakaian yang sedemikian tidak dikira sebagai pakaian orang berzikir tuan-tuan. Bahkan kalau dia memakai pakaian itu dengan tujuan untuk menunjukkan tubuh badan dia yang sasa, tengok lutut dia bersama mana, peha dia bersama mana. Apalagi kalau orang yang bina badan ataupun body builder, body builder, itu orang yang tu badan. Mesti dia pakai baju yang ketat kan. Kalau pakai baju longgar-longgar, mana nampak dia punya ketuh tu, yang pakai jalan macam tu, macam robot jalan kan. Dia nak tengok, nak beritahu, dia kata tengok aku tengok ni sini tu. Maksudnya sepanjang dia memakai pakaian yang sedemikian, maka dia bukan dikira sebagai zikir pakaian itu. Maka pakaian itu dikira sebagai pakaian orang riak. Orang riak maknanya sepanjang dia pakai macam tu, dikira dia sebagai terbalik. Kata dia zikir, yang ni adalah pakaian mungkar, pakaian yang dibenci oleh Allah SWT, dan sepanjang dia pakai begitu, dikira sebagai dia seorang yang berdosa. Satu lagi zikir bil lisan. Kita dalam solat tuan-tuan, dia terhimpun tiga-tiga sekali. Zikir bil jawarih, iaitu perbuatan kita berdiri, rukuk, sujud, bil jawarih dengan tubuh, dengan pergerakan. Yang kedua bil lisan, kita baca doa iftitah. Bahkan kalau kita jadi makmum, tidak menjadi kesalahan kepada kita kalau sementara imam baca Fatihah tu tetap Allahu akbar kan. Sepatutnya imam baca doa iftitah lah. Tetapi biasalah jarang orang baca doa iftitah bila solat tarawih ni. Termasuk saya sendiri pun kalau jadi imam,
Saya tak baca doa iftitah kecuali hanya pada rakaat pertama saja. Baca doa iftitah. Rakaat yang ketiga, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim atau A'udzubillahi minasyaitonirrajim je. Sepatutnya kita kena baca doa iftitah, tuan-tuan. Cuma ni kita ni tak sabar, tak penyabar, nak cepat habis. Sedangkan doa iftitah itu sebenarnya sunat muakkad dibaca pada setiap awal rakaat. Tak kira lah kalau 8 kali lah. Kalau 20 10 kali lah doa iftitahnya, dengan lagi ni witir lagi ada 2, yang 2 tu lagi, yang 1 lagi 12 lagi doa iftitahnya, seperti begitu sekali je. Pasal kita ni jenis tak sampai kepada makam yang Nabi kata, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannawhu Ramadan sanatan." Sekiranya umatku mengetahui dan punya ilmu yang tinggi tentang betapa hebat dan besarnya peruntukan yang Allah peruntukkan kepada orang yang dapat memuliakan Ramadan dan mengisi sepenuhnya ibadah dalam Ramadan itu, maka mereka itu mengingini semua bulan itu Ramadan belaka. Pasal itulah dia besarnya ganjaran yang Allah sediakan. Cuma kita ni kadang-kadang macam jual mahal. Kita rasa macam, oh cukup dah, aku dia banyak dah sebenarnya. Kalau banding orang lain yang tak sembahyang tu, aku dah banyak dah. Dibanding dengan orang tak sembahyang. Memanglah kalau banding orang tak sembahyang, korang banding orang kafir lagi bagus. Dia tu lagi langsung tak sembahyang, kafir, aku sembahyang juga. Kalau macam tu dia tak jadi, tuan-tuan. Jadi dalam hal ibadah ini, kita tak boleh banding dengan orang rendah. Ibadah ni kita kena banding dengan Nabi atau orang yang tinggi-tinggi. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam sejarah saya melihat beberapa catatan, Imam Syafi'i solat tarawih, tuan-tuan, bukan 20. Imam Syafi'i solat tarawih paling kurang 32 rakaat. Dan solat witirnya 7, 39. Imam Malik lagi hebat. Dia solat tarawih 20 rakaat. Tetapi setiap 4 rakaat dia tawaf 7 kali keliling. 4 rakaat, kita 4 rakaat subhanal malikil ma'bud. Baca subhanal malikil ma'bud. Kena betul. Ada yang baca subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil. Tak begitu cantik sebenarnya sebutan tu. Dia sebenarnya kalau tengok tulisan dia, subhanal malikil ma'bud. Jadi kalau kita baca subhanal malikil ma'bud, maha suci Allah yang dialah Tuhan, yang dia adalah diperhambakan. Tempat kita atau tujuan kita memperhambakan diri kepada Allah. Subhanal malikil ma'bud. Maka dijawab oleh makmum, subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil mawjud. Bilal kata subhanal malikil ma'bud, maha suci Allah yang kepadanya kita memperhambakan diri. Maka disahut oleh jamaah, subhanal malikil mawjud, maha suci Allah yang dialah Tuhan yang wujud. Wujudnya tidak ada permulaan dan tidak ada akhiran. Itu sampai ke situlah kalau paling kurang kita mendalami atau menghayati apa yang kita sebut. Tu. Tapi itulah sikit je kan. Banyak manalah sangat. Kalau Imam Malik bukannya subhanal malikil ma'bud tiap kali 4 rakaat, 7 kali keliling. 20 rakaat berapa? 20 rakaat maknanya bagi 4 lah. 4, 5. 5 kali 7, 35 kali pusing. Pukul apa nak habis? Paling kurang pukul 12. Paling kurang pukul 12, tuan-tuan. Pasal apa mereka tak rasa penat? Pasal menghargai malam-malam Ramadan. Kerana Ramadan itu siangnya siam, itu puasa, malamnya qiyam. Qiyam itu bukan semestinya kita berdiri. Maknanya kita menghidupkan Ramadan itu dengan seluruhnya ibadah. Kerana seluruh kehidupan kita ini Allah Ta'ala suruh kita jadikan ia sebagai zikir. Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 55 dan 56. Allah kata, wa zakir, wahai Nabi, wahai orang-orang yang mengikut Nabi dan menjalankan kewajipan sebagai
dakwah atau pengganti kepada Nabi. Nabi dah tak ada. Yang menjadi pengganti Nabi ialah ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya, kata Nabi. Ulama itu adalah warisku. Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling dekat kepada Allah ialah orang alim. Maknanya kita datang bulan Ramadan, tuan, bukan dengan kekuatan tubuh, tetapi kita datang dengan kekuatan ilmu. Ilmu dia tulisan dia ada ain lam mim. Ilmu. Lepas tu amal, ain mim lam, dia tukar ain lam mim, ilmu, ain alif lam mim, alim. Masih lagi ada 3 huruf yang tak hilang, iaitu ain lam mim, ilmu, alim, orang alim. Tapi alim di sini yang maha alim ialah Allah. Alimul ghaib wasyahadah, walladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib wasyahadah. Dalam surah Hasyr sebut, dialah Allah yang mengetahui dan pengetahuannya tidak terhad. Dia melihat benda yang ghaib dan benda yang nyata. Kita alim juga. Orang alim, tapi alimnya terhad. Alim Allah, alimul ghaibi wasyahadah. Alim yang tidak terhad, tidak terbatas, tidak ada had, sama ada had dinding atau jauh. Itu Allah Ta'ala. Tapi alim kita ni alim yang terhad. Namun Allah mengiktiraf bahawa walaupun manusia ini alimnya terhad, tetapi orang yang diberi Allah Ta'ala pengetahuan yang tinggi, mereka itu sampai kepada makam takut kepada Allah, malu kepada Allah. Tapi kalau takut saja, tuan-tuan, kita kurang sikit. Kita kalau orang yang hebat ni, dia bukan takut saja. Kalau setakat takut tu, dia boleh hilang takut tu kalau dia terhindar daripada rasa takut. Kalau kita dikejar oleh binatang, katalah harimau ke apa-apalah, sekali kita dapat terlindung daripada rasa takut, atau pagar ke dinding ke, kita masuk dalam harimau di luar, tak ada takut dah pasal kita terdinding. Tapi dengan Allah, macam mana kita nak hilangkan takut, sedangkan Allah tu tak boleh terhindar, terdinding daripada kita. Kalau daripada harimau, binatang yang kita takut, atau orang yang kita takut, kita dapat berselindung dan berlindung daripada orang yang kita takut, hilang dah rasa takut tu. Maka kalau Allah, macam mana kita nak hilangkan rasa takut? Maka di sinilah ulama kata, seseorang itu bukan hanya takut kepada Allah, tapi dia mesti merasa malu. Malu tu lebih tinggi daripada takut, tuan-tuan. Kalau takut tu hilang, ada masa dia boleh hilang takut. Tapi malu nak hilang macam mana? Kita buat satu kerja jahat misalnya. Lepas tu kita diketahui oleh orang yang kita segan dengan dia. Bila jumpa dengan dia, walaupun dia senyum dengan kita masih ingat lagi kita buat jahat dengan, atau buat satu benda yang amat memalukan kita. Sampai sudah pun kita tak boleh menghilangkan rasa malu tu. Jumpa dia mesti rasa malu, sedangkan dia tak ada pun ingat kat kita, tetapi malu dengan orang yang pernah kita melakukan kesalahan itu. Macam mana tuan-tuan nak hilangkan? Tak boleh. Sebab itulah malu dan takut ini dia lebih tinggi malu. Jadi kita sebenarnya, tuan-tuan, kalau kita solat tu, boleh tak kita dapatkan satu tahap, satu peringkat, iaitu kita datangkan rasa malu dengan Allah. Allah Ta'ala bagi kita berdiri. Aku kadang-kadang berdiri, tapi berdiri tak ingat sangat Allah Ta'ala, ingat benda lain. Imam ni lambat lah baca. Aku nak balik dah ni. Sembayang juga, menghadap kiblat juga, tapi rasa nak balik cepat. Maknanya rasa malu tu dah tak ada. Jadi kalau kita boleh, tuan-tuan, bukan setakat kita solat tu kerana kita rasa takut dengan Allah, takut hari kiamat, takut berada dalam kubur nanti, takut pertanyaan munkar dan nakir, takut tak lepas nak jawab. Tapi kalau kita dapat makam yang lebih tinggi, ialah kita datangkan rasa malu. Betapa banyak nikmat Allah yang kita sia-siakan. Kita bercakap, kita menyebut kalimah-kalimah yang Allah murka. Kadang-kadang kita latah, kadang-kadang kita merungut, kadang-kadang kita sebut benda yang tak bagus, kata bodoh lah, macam tu sampai tunggu dulu, atau mengeluh. Sedangkan di sisi Allah tu adalah apa juga yang terkeluar daripada mulut kita, walaupun kita mengeluh, ui panasnya, ditulis tu, ui panasnya, ui dahaganya,
Oh laparnya. Penatnya puasa. Itu ditulis oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam surah Qaf ayat ke-18. Ma yalfidhu min qawlin, tidak ada kalimah yang keluar daripada mulutmu melainkan padanya ditulis oleh malaikat yang bernama Raqib dan Atid. Kita mengeluh, oi panas, oi dahaga, dicatat tu. Jadi kalau kita sebut benda yang baik, apalagi baca doa iftitah semasa imam baca Fatihah tu, oleh kerana kita tak baca lagi doa iftitah, boleh sunat baca doa iftitah. Saya baca tadi kan, saya sebut tadi, saya tak habiskan. Ni baru saya sampaikan, iaitu sementara imam belum sampai waladhdallin itu, imam takbir Allahu Akbar, kita pun takbir Allahu Akbar. Oleh kerana imam tak baca doa iftitah, kita baca doa iftitah. Tak apa. Mudah-mudahan kita baca doa iftitah, imam tak baca, imam dapat baca doa pahala doa iftitah, tuan. Jadi mana kita berniaga dalam solat ni. Ibadah ni kira berniaga, tuan-tuan. Perniagaan. Perniagaan tu ni kita nak untung. Sesuatu perniagaan atau seorang berniaga, mesti dia nak ingat untung. Tak ada orang berniaga ingat nak rugi. Aku nak berniaga tapi aku tak nak untung, aku nak rugi. Apa berniaga? Baik tak payah berniaga kan? Jadi kita ibadah ni macam berniaga juga, mesti ada untung. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih, hingga akhirnya. Wahai beriman, kata Allah, hendakkah aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan yang boleh menyebabkan kamu terhindar daripada dihumban ke dalam neraka? Apa dia berniaganya? Tu'minuna billah, beriman kamu benar-benar kepada Allah, bahawa bila kamu solat, kamu dikira sebagai orang sedang berzikir, dan seluruh kehidupan ini dikira zikir. Bila kita esok, aku nak sembahyang subuh berjamaah, aku nak puasa esok, sepanjang kita tidur tu dikira kita berzikir. Sepanjang kita tidur tu, esok aku nak berjamaah, nak solat di surah jemaah sunnah berjamaah, atau nak solat seorang pun boleh jugalah. Tapi yang lebih afdal, kita berniat nak solat berjamaah. Jadi sepanjang kita tidur itu dikira berzikir dengan niat, aku esok kalau hidup lagi selepas mati yang acah-acah. Tidur itu adalah mati acah-acah, mati yang tak sebenar. Yang sebenarnya mati ialah roh kita keluar daripada jasad. Maknanya sepanjang kita tidur tu dikira sebagai beribadah. Tu. Jadi dua lah kita dapat paling kurang, iaitu niat esok nak solat berjamaah, atau paling kurang esok nak puasa. Niat tidur kerana nak bangun sahur. Untuk kuat esok berpuasa, maka itu dikira zikir. Jadi begitu besarnya atau begitu pemurahnya Allah dengan kita, sehingga Allah menyiapkan kita ibadah yang menyusahkan kita. Namun kita jangan risau. Al-ajru dalam kaedah fiqh menyebut al-ajru ala qadaril musyaqqah. Al-ajru ala qadaril musyaqqah. Ganjaran atau pahala itu Allah beri sekadar mana kesusahan yang ditanggung oleh kita. Puasa bukannya senang. Jadi sepanjang kita menanggung rasa penat, rasa letih, rasa mengantuk, rasa macam-macam dahaga, segala-gala itulah yang terhimpun. Tahu sajalah kita puasa macam mana kan, sulitnya berpuasa tu. Namun al-ajr, ganjaran itu, kata Allah, berdasarkan kepada kata-kata ulama, bukan kata Nabi, tuan-tuan. Ulama, tapi ulama warasatul anbiya, ganti Nabi. Sepanjang kita menanggung kesusahan beribadah atau menahan lapar kerana redanya kita menempuh ujian Allah Ta'ala itu, maka sesusah mana kesusahan yang kita pikul, ala al-ajru ala qadar al-musyaqqah, setinggi mana kesusahan yang kita tanggung. Esok kita nak solat berjemaah kan, balik rumah, nak siap awal, nak makan sahur, subuh masuk berapa sekarang ni? 9 minit begitu dah. 8 minit itu. Mesti kita pukul 5.50 tu dah berhenti makan dah, pasal nak siap nak ke masjid, ke surau tu mah. Susah tu. Tapi jangan risau, walaupun 2 rakaat. Namun kesulitan yang kita tanggung untuk menghadapi solat berjamaah itu tetap besar pahala. Walaupun 2 rakaat, tapi dia melebihi ganjaran solat zuhur, asar, maghrib dan isyak, kerana subuh ini berat tugasnya. Namun berat yang ditanggung oleh seseorang itu tidak disia-siakan oleh Allah.
anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Sesungguhnya kata Allah, aku tidak mensia-siakan segala susah payah yang ditanggung oleh hamba-Ku dalam keadaan mereka nak menunaikan kewajipan atau melakukan sesuatu yang aku cintai. Ingatlah tuan-tuan bahawa solat sunat ini, kita kata sunat, tapi kalau kita belajar fiqh, dalam bahasa Arab, sunat ini disebut mustahab. Pernah tuan-tuan belajar fiqh mustahab? Sunat itu mustahab. Apa makna mustahab? Mustahab ambil dari perkataan hub, cinta. Maksudnya seseorang yang melakukan kerja sunat, ibadah sunat, sekecil mana sunat yang kita lakukan, apalagi solat yang berat itu, solat sunat itu berat sebenarnya. Namun ia dikira sebagai al-mustahab, iaitu orang yang melakukan perkara yang amat dicintai oleh Allah. Allah cinta. Bukan kecil tuan-tuan solat sunat tu. Nampak mudah, tak. Mustahab. Dia perkataan hub. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-mustahab ialah isim fa'il. Al-mustahab, al-mustahibu, al-mustahab. Mustahabnya orang yang melakukan perkara yang dicintai oleh Allah. Yang mencintai adalah al-hub, iaitu al-habib Allah. Al-mustahab yang dicintai. Al-habib mencintai al-mustahabnya Allah, mencintai orang yang melakukan perkara yang dicintai oleh Allah. Jadi tuan-tuan, itulah. Sekali lagi kita merasa bertuah. Allah beri kita kesempatan, masih sempat lagi bersama Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah bagi kita kebolehan, kekuatan, pertolongan untuk terus boleh melakukan solat tarawih dengan setingginya lah ya. Kalau 8 lah tuan-tuan. Kalau yang lebih-lebih, tapi kalau satu orang yang dia nak buat lagi lebih, buat di surau 8, tambah lagi boleh, tak ada masalah. Ada orang yang tambah sendiri kerana rasa cintanya tinggi kepada Allah, iaitu tak cukup 8. Sebab itu walladzina amanu ashaddu hubban lillah, kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang 166 kata saya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang beriman yang sebenar itu, kata Allah, adalah orang yang bersangatan cinta mereka kepada Allah. Cinta yang bersangatan sehingga itulah betul kalau kita lihat waliullah yang terkenal, itu perempuan yang paling terkenal, iaitu Rabi'atul Adawiyah. Solat bukan bulan puasa tuan-tuan. Selain bulan puasa, beratus rakaat satu hari. Hasan Basri, Ibrahim Adham, 3 waliullah ini. Tapi yang paling hebat itulah Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang tak kahwin-kahwin, kerana beribadah punya pasal dia tak nak kahwin. Bukanlah salah. Sebenarnya kalau seseorang tu dia merasakan perlu dia kahwin, kahwinlah. Tapi tidaklah menjadi kesalahan seorang yang dia rasa kalau dia kahwin ibadah dia kurang atau tak mampu beribadah dengan banyak, dia memilih untuk tidak kahwin. Maka oleh itulah Rabi'atul Adawiyah ceritanya dia tak kahwin kerana dia merasakan dia lebih cintanya lebih kepada Allah, bukan cintanya kepada manusia, kepada lelaki. Dia cinta kepada Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Solat sampai beratus-ratus rakaat satu hari, bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan lebih lagi lah. Hasan Basri, Ibrahim Adham, semua je main ratus je. Ada orang kata 1000, mungkin saya rasa kalau 1000 tu macam tak menasabah. Mana mungkin Allah 1000 rakaat, ratus-ratus je lah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kita solat tarawih tak banyak mana, tapi insyaAllah walaupun sikit, insyaAllah kualitinya besar. Tapi sebolehnya tuan-tuan, kalau kita dapat solatlah dalam keadaan yang kita cukup bersedia dengan pakaian kita yang seindahnya. Allah suruh kita memakai pakaian yang indah ketika solat. Sama ada solat fardu, Jumaat, apalagi kalau Jumaat tu Nabi suruh kita memakai serba putih kalau boleh lah. Serba putih. Kalau tak ada serba putih, paling kurang ketayap putih. Baju kalau tu songkok atau kopiah putih. Paling kurang tu. Kalau sebolehnya semuanya putih pada hari Jumaat. Kalau bukan hari Jumaat, terpulanglah. Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina ya bani Adam
khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ayat yang ke-31 daripada suratul A'raf. Wahai yang beriman, jika kamu benar-benar beriman, hendaklah kamu ambillah pakaian atau berhiaslah kamu dengan pakaian yang seindahnya ketika kamu sujud kepada kata Allah. Walibasut taqwa zalika khair, kata Allah dalam surah A'raf juga ayat yang ke-26. Tadi 31, 26. Dalam ayat yang ke-26 Allah kata, walibasut taqwa zalika khair. Pakaian orang bertakwa itulah pakaian yang lebih hebat. Jadi takkan kita nak pakai walaupun mentang kita ni jenis bodybuilder, bila nak sembahyang pakai baju bodybuilder juga. Pakailah baju yang longgar-longgar. Janganlah tunjuk tubuh kita, tunjuk pada Allah. Kalau badan kita cantik pun, janganlah seksi sangat tengah sembahyang. Boleh seksi tuan-tuan. Kita boleh seksi. Pakai seksi boleh. Bila tuan-tuan? Bila kita mati esok. Itu pun bukan kita yang pakai. Orang kapankan kita. Mana kita pernah jumpa orang kapankan pakaian orang mati dengan longgar? Dia kita pakai dia. Longgar-longgar. Tak ada. Besar mana badan? Besar itulah. Dikapankan. Seksi kan? Kita hanya boleh pakai seksi besar mana badan kita, besar tu kita punya pakaian ketika kita mati. Sebelum kita mati sabar, tak boleh pakai seksi. Kalau dah mati, baru boleh pakai seksi. Itu pun bukan kita yang pakai, orang pakaikan kita. Selagi kita yang pakai, kita kena pakai longgar-longgar, sekira-kira tidak terbonjol, tidak tertonjol, tidak menonjol tubuh kita. Itu sebenarnya. Jadi itulah pakaian yang kita sebaiknya pakai ketika kita solat, insyaAllah. Allahu a'lam. Maaf, tajuk kata kasar bahasa yang baik dari Allah, yang terlanjur terkasar, tersilap dan sebagainya. Kelemahan saya sebagai manusia biasa, minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.